Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, ya. Artinya bahawa yang lebih mulia kamu di sisi Allah Ta'ala, yang lebih takut kamu akan Allah Ta'ala. Adalah orang yang lebih mulia. Itu orang yang bertakwa. Faham? Orang bertakwa ni pada bulan Ramadannya. Bulan Syawal tak ada orang bertakwa lah. Ya? Bulan Ramadan penuh masjid. Faham? Dan bulan Syawal banyak ni balik. Busuk punya orang. Faham? Ya? Dapat lemang, dapat ketupat, dapat nasi impik habis. Faham? Tuan-tuan, Allah ni dia sayang kita. Dia sayang kita. Tengok, dia nak panggil kita balik. Dia nak panggil kita balik bertemu dengan dia. Dia bagi ditinggalkan tanda. Nampak? Ditinggalkan tanda. Dia sakitkan kita. Nampak bukan main-main panggil je. Faham dia rambut hitam, dia putihkan rambut. Dia dulu kuat, dah tak kuat. Nampak? Ya Allah dia sayang. Dia nak panggil kita tu, dia bagi isyarat. Lepas itu kalau kita tu dah ada tanda-tanda kematian tu, kumpul lah masalah. Ini tak ada. Dah ada tanda kematian, dia kumpul duit. Al-fuluti, al-mamputi. Faham tak habis dengan duit. Faham Macam aku ada tanda lutut sakit dah. Faham bukan lutut sakit sebab bini banyak tu dah. Faham Allah bagi tanda ni lutut sakit ni. Faham dia nak panggil dah. Faham tak tahu kita panggil, dia panggil bila tak tahu. Faham ni Allah dia sayang kita. Tuan-tuan, ya. Tu malaikat maut ni kalau dia ambil nyawa, dia tak ada tangguh-tangguh. Tak ada tangguh-tangguh. Faham? Tangguh. Ya. Ambil je. Sampai masa dia ambil. Faham? Ni malaikat maut. Faham? Kena kumpul amal soleh. Jadi kita akan balik lagi dua negeri. Yang pertama, negeri alam barzah. Kedua, negeri yang ketiga, negeri akhirat. Negeri akhirat, negeri penentuan. Hari pembalasan, perhitungan, perpisahan. Faham Itu negeri akhirat. Negeri akhirat ni, ya, siapa masuk syurga, untung ada. Ya, dalam syurga seronok ada. Dia dilayan oleh bidadari. Ya, dia nak pergi mana, pergi ya. Faham dalam syurga Allah, mahligai yang cantik. Faham dalam syurga tak ada sakit-sakit. Ya, dalam syurga tak ada sakit gaut, macam manis, darah tinggi. Faham dalam syurga seronok. Faham tu dalam hadis sebut dekat dahi malaikat ada nama Rasulullah. Dekat leher bidadari ada nama Rasulullah. Bukan macam kat leher kita bini duk gigit tu. Tentang syurga Allah. Nak jadi orang bertakwa ni bukan senang, susah. Dia kena banyak mujahadah. Banyak mujahadah. Ya, dia kena bersusah payah. Nak dapat ilmu kena susah payah. Susah payah datang masjid, kena keluar modal, isi minyak motor. Kena keluar modal, beli kitab. Ni susah payah. Ni tak ada. Belajar, dia undang sayang. Dah habis belum? Habis lah. Lama ustaz ceramah. Boring Malam ni ada rumah sebuka, lambat ceramah. Busuk ni ustaz. Dia kata ustaz dah busuk punya orang. Faham? Orang Melayu ni dah. Puasa sebulan, raya sebulan. Ya? Pelik ni ajaib. Faham Itu yang kadang-kadang bulan Syawal dah. Surah masjid tak ada kuliah ni. Kadang dok telefon ustaz, pengurusi nazir telefon, ustaz malam ni datang dah kuliah. Tak ada, minta maaf dah, anak nak raya. Nabi suruh raya sehari je. Sehari je raya, faham? Satu pendapat kata 3 hari je, lepas tu puasa 6. Faham Ini tak ada raya sebulan. Teruk betul ya, dah lah puasa tak cukup, tambah orang perempuan puasa tak cukup, dia datang tak cukup puasa dia. Faham Dah lah puasa tak cukup, raya berlebih-lebih. Busuk punya orang. Jadi orang bertakwa susah. Faham Saqab wawiyah. Tu takwa. Ta taubat. Qab qana'ah. Kemuliaan. Waw wara'. Ya yakin. Ni takwa. Faham Ya, dia yakin. Dia yakin ada neraka. Dia yakin ada syurga. Dia yakin ada siksa kubur. Ada azab kubur. Itu yang ditumpuk ibadat kepada Allah. Faham dia kumpul amal soleh. Faham Dan bahawa sekalian yang beriman tu,
Ya, amantu billahi wa rasulihi huwal awwalu huwal akhiru huwal zahiru huwal batinu huwa ala kulli syai'in qadir. Tu perbanyak baca ni. Siapa banyak baca ni? Kata Imam Nawawi, lepas maghrib baca, lepas subuh baca amalan 7 kali atau 3 kali, matinya husnul khatimah. Tapi kita tak nak baca. Datang mayang lambat. Lambat. Terhege-hege datang. Yang budak muda. Aku mengajar sini berbulan-bulan. Bulan ni baru nampak 3 orang. Yang lain bulan lain tak ke mana tak tahu bulan ni. Yang datang. Di antara pemuda-pemuda. Faham ya? Yang disukai oleh bidadari-bidadari Allah. Iaitu pemuda-pemuda yang bertakwa. Pemuda-pemuda yang rajin datang ke masjid. Nampak? Kawasan Ulu Bernam. Pemuda yang datang masjid. Banyak ni. 1, 2, 3, 4 orang. Yang lain mana? Pondan. Datang masjid takut benar malu no datang masjid ni. Ingat tu. Buat kerja agama tak takut. Tu tengok siapa ustaz Abid Liu nampak. Dia pergi dakwah tu. Kawasan Pondan pergi dakwah. Kawasan Pelacur pergi dakwah nampak. Kau mana buat pergi mana? Pergi tu kat Pondan tu. Berhenti. Jangan buat dosa maksiat. Tu. Buah dada dia besar-besarkan. Kecilkan balik. Tu. Dia pergi dakwah. Ini masuk kat negara akhirat. Di antara da'i-da'i, pendakwah-pendakwah. Dia ditanya oleh Allah. Adakah engkau berdakwah hanya di masjid, di surau sahaja? Tidak ya Allah. Aku berdakwah di mana tempat. Di dalam kelab malam pun. Di tempat pusat pelacuran, pusat pondan. Aku pergi berdakwah ya Allah. Allah tanya besok. Macam aku tempat pelacur pergi dah. Pergi dakwah. Habis sekali tu je. Tak mampu. Mana mampu duk datang selonggok. Buah dada macam buah kelapa. Tak tahan. Lari aku. Amin. Tuan-tuan. Kan senang. Kelab malam pernah masuk dengan kawan aku pergi berdakwah. Dakwah dalam kelab malam. Masa di Sabah dulu. Bahawa sekalian yang beriman itu kekasih bagi Allah Ta'ala. Kekasih ya. Sebab itu kena banyak mujahadah ni. Baca Quran ni tak boleh tinggal. Baca Quran ni jangan pada bulan Ramadan je. Zikir ni pun jangan pada bulan Ramadan je. Sedekah pun jangan pada bulan Ramadan je. Faham? Tengok bulan Ramadan boleh sedekah buah kurma. Bubur lambu. Bulan tak ada sedekah? Tak ada? Tak ada? Kurukut punya orang. Allah latih setahun. Setahun dia latih sebulannya. Dia tarbiyah. Faham? Tapi kita buat pada bulan Ramadan. Salah. Faham? Kita tengok sahabat-sahabat macam mana. Tengok. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau tengok para wali. Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Ta'i, Syekh Abdullah Al-Mubarak, Abu Yazid Al-Qurtubi, Abu Yazid Al-Bustami, Ibrahim Adham. Banyak lagi ya. Orang macam mana mereka dekat dengan Allah macam mana. Kita dekat dengan Allah dekat waktu bila? Susah dekat Bini lari baru mengadu dengan Allah. Ya Allah, bini lari, tolonglah ya Allah. Bini lari baru doa. Itu baru sungguh-sungguh. Kalau bini tak lari, doa imam nak baca doa makmum selama doa ke hidung. Tak ke hidung celek kapek. Orang sujud dari dia tak hidung ni, faham? Teruk tu, faham? Ada orang lebih takut CCTV masjid surau. Orang tak takut CCTV Allah. Faham? CCTV Allah ni dia sentiasa memancar hamba-hambanya. Dia bukan CCTV saja. Dia ada catatan lagi yang dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Begitu kita wajib beriman dengan 10 malaikat. Malaikat Allah ni yang wajib beriman 10. Yang 10. Yang sebenar malaikat Allah ni ratusan ribu malaikat Allah. Begitu kalau tentang janggut ni, Nabi suruh bela sebab apa? Ulama suruh bela sebab apa? Bila dia ada janggut, orang tu ada janggut, ambil uduk jatuhnya air janggut tu, subhanallah, pahala. Satu pendapat mengatakan lagi, Allah jadikan malaikat setiap satu titik. Wallahu a'lam, pendapat tu sahih ataupun tidak. Tapi walaupun dia hadis lemah, tapi dia boleh pakai termasuk fadilah amal.
Bagi Allah Ta'ala seperti Allah Ta'ala itu kekasih bagi mereka itu. Nampak? Allah Ta'ala ni tak pernah tinggal yang kita. Tak pernah tinggal yang kita. Tak pernah tinggal yang kita. Kita yang tinggal ke Allah. Kita yang lupa ke Allah. Nampak? Di antara sahabat, di antara teman yang selalu dekat dengan kita, damping dengan kita, Allah. Kita susah, Allah ada. Kita senang, Allah ada. Ada bini, ada Allah. Tak ada bini, ada Allah. Ada duit, ada Allah. Tak ada duit, ada Allah. Ini muka menyok, duit dah habis ni. Duit dah habis, dah bagi kat orang, duit raya. Faham? Tu muka menyok. Faham? Orang tak kira, duit habis pun Allah ada. Faham? Tak ada, duit habis, muka menyok. Faham? Kalau orang yang dekat dengan Allah, ada Allah, dia sebut Allah. Tak ada Allah, sebut Allah. Faham? Itu yang mulut suka dikir. Faham? Itu daripada zikir jihad, zikir sir. Kalau ada orang dia tidak mahu menunjukkan dia ni ahli zikir, dia zikir. Zikir sir dalaman. Allah, 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 Allah. Ya? Bila tak ada orang, baru dia jihad kan. Kita tak ada. Ada orang jihad. Allah, 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 Allah. Balik rumah, TV. Balik rumah tak TV 24 jam. Umur 70 tengok tu lambi. Pasti berdengung. Faham? Kau orang sini, orang tempat lain. Tengok lebih kurang macam sama. Faham? Jangan habiskan masa depan TV. Faham? Kadang tengok TV. Kadang kita bukan apa. Tengok terlampau lama sangat. Faham? Habis 4 jam. Tengok TV 4 jam. Kadang 4 jam tak boleh. Itu yang salah tu. Faham? Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Nampak ini kalam Allah ni. Faham Allah, kalam Allah, firman Allah. Artinya jaga-jaga bahawa sekalian kekasih Allah Taala. Kekasih Allah Ta'ala itu tiada ketakutan bagi mereka itu. Yalah, kekasih Allah Ta'ala dia tak takut selain Allah. Dia takut kepada Allah. Kita tak ada. Masuk dalam hutan, takutlah dengan pokok besar. Tapi tu anak cucu topang kencing. Mengaku tujuh setan. Tu kencing bawah pokok. Takut mengaku tujuh setan. Baru ni ada anak murid aku, rumah dia belum masuk jin. Bini tidur. Nak tidur ada satu suara. Hai, baru nak tidur. Jin boleh cakap ni tu. Hai, baru nak tidur. Dia takut, dia selubung semua. Oi, takut ya. Oh, jin boleh main tu pun. Jumpa aku, minta minyakkan sedikit kijang. Aku baca, aku panggil bini kau sini. Minta maaf, aku kena pegang bini kau, tapi aku berlapik. Aku tak ada tu, pegang belakang dia. Aku baca alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adhum mubin. Aku buat nama alif. Menyedakai dia. Dia kata sakit pada aku tak tekan pun. Jin faham jin jahat faham. Spray rumah. Spray minyak kasar kijang. Kita tak ada spray dengan minyak Bosch. Minyak Bosch Spray minyak kasuri kijang ni. Di antara minyak yang ditakuti oleh syaitan dan jin-jin kafir adalah minyak kasuri kijang. Di antara kayu yang dia benci, kayu sugi. Di antara buah yang dia tak suka, buah korma. Di antara air dia tak suka, dia benci air zam-zam. Di antara manusia yang dia benci orang soleh. Di antara nama dia tak boleh sebut, iaitu nama Rasulullah. Nampak? Tuan-tuan. Nanti ada kasuri kijang kalau tu ada ambil seorang satu dah habis ni kan, ambil orang tu. Tapi dah ambil bayar. Ambil belah kejar tu. Cium. Selalu hidup. Jiwa tenang. Tenang jiwa. Angkat gas. Jadi kekuatan angkat gas. Kelebihan kasih kijang. Faham? Ada adik kasih kijang. Itu kita belajar. Kita adik belajar tafsir. Faham? Itu belajar. Kena belajar sampai kita mati Tapi dalam kitab ni banyak. Tengok orang mengaji pondok. Mengaji lama. Kadang ulama atau guru tegang alif tu 4 jam. 4 jam alif. Sama. Kita kalau ngaji 4 jam mampus dengan seorang. Seorang balik kameraman mencabut.
Faham orang ngaji pondok lain, faham dengan ngaji lain. Lepas tu anak murid dia tunggu tok guru datang betul yang tu dia orang ngaji ada kitab dia dobek tu. Dia dobek faham Baru 15 minit. Macam lama sangat macam nak mati dah rasa. Dia boleh 15 minit. Dan tiada duka cita mereka itu pada hari kiamat. Nampak? Tak ada duka cita. Macam ni kita dekat dunia kita susah payah. Susah payah menuntut ilmu, susah payah duduk dalam ni. Orang lain duduk bersukaria. Duduk tengok TV, duduk jalan-jalan, duduk pasar malam, duduk lepak kedai mamak, kedai tom yam. Kita susah payah duduk dalam. Susah payah ni. Nanti kat negeri akhirat, subhanallah, kita bersuka-suka dalam syurga Allah. Suka-suka dalam syurga Allah. Syurga ni semua orang nak masuk. Orang datang surau nak masuk. Orang mengaji tak tidur nak masuk. Orang yang mengaji tidur nak masuk. Semua nak masuk. Orang pakai seluar pendek nak masuk. Orang tutup aurat nak masuk. Syurga dengan api senang masuk syurga. Susah masuk ni. Masuk syurga susah. Bukan senang masuk syurga ni. Syurga nak masuk lagi 500 tahun dah bau lah. Wangi bawah pun. Sebab tu di antara orang yang tak dapat bau syurga, iaitu isteri perempuan yang derhaka dengan suaminya. Tak dapat bau syurga. Kalau syurga pun tak bau, masuk lagi dah. Di antara orang yang tak dapat bau syurga siapa lagi? Orang yang menentang hukum Allah tak dapat bau syurga. Anak yang derhaka tak dapat bau syurga. Jangan derhaka mak pak. Ni tak ada. Tengok mak pak, tengok pada hari raya. Hari raya. Datang kubur pada hari raya. Hari raya. Minta maaf hari raya pun dapat balik. Hari raya pun datang. Kalau mak tu boleh bangun sepak ke, faham? Hari raya pun datang busuk punya anak. Sebab itu bab mandul ni ada hadis sahih daripada Imam Ahmad. Kadang orang dah fikir orang tak dapat anak mandul. Bini mandul ke suami mandul? Tentang dua-dua mandul. Keturunan mandul kot. Nabi, ini yang sahabat tanya dengan Nabi. Sahabat tanya dengan Nabi, wahai baginda, siapakah di antara mereka yang mandul? Kata Nabi, yang aku bimbang, orang yang dia ada anak. Tetapi dia mandul di negeri akhirat. Mandul macam mana? Dia banyak anak, tapi anaknya tidak memberi manfaat kepadanya apabila dia dah mati. Nak tahu nanti kita ni mandul tak mandul? Tunggulah bila kita mati, adakah anak kita ni memberi manfaat kepada kita. Sebab di antara dalam hadis lain menyebutkan, iaitu kata Rasulullah, kalau kamu ada anak, suruhlah anak kamu selalu doakan kamu. Jangan suruh tanya anak, kau duit bulan ni jangan lupa bapak nak duit bulan ni, nanti nak beli rokok daun kan tak dapat. Mak pun sama mak. Tanya anak suruh doa. Jumpa anak kecil macam tu, doakan ayah jangan lupa. Doakan Nabi jangan lupa. Doakan Abu Ya jangan lupa. Jangan lupa doakan daddy. Daddy orang Jawa daddy. Cicak tengok tergelak, daddy. Kadang pelik Cakap tak suka. Cakap orang putih amboi. Saya baru pulang dari London. Allahu Rabbi. Cakap Arab. Faham? Bahasa syurga, bahasa Al-Quran. Faham Tahu ini, ente, unte, kude, kurme. Itu dia tahu. Itu dia tahu. Itu belajar nahwu sarab ni dipanggil bid'ah yang wajib. Sebab apa? Dia nak mendalami hadis dan Al-Quran. Lepas itu hukum bid'ah wajib, haram, sunat, makruh. Ada 5 hukum bid'ah. Faham? Harus hukum bid'ah ni. Faham Itu kalau kita mengaji kita faham. Ni sikit bid'ah, sikit bid'ah. Takbir raya bid'ah. Takbir raya bid'ah. Makan lemang tak bid'ah. Takbir raya bid'ah. Itu kalau kita mengaji kita faham. Ulama tak kita bergaduh. Faham tak bergaduh. Belajar wajib ni faham. Belajar hukum fiqh wajib, nahwu tasawuf wajib, tauhid wajib. Tu baru ni orang tanya aku, Ustaz, saya dah bercerai dengan suami saya dah setahun dah. Bercerai setahun dah.
Saya dah bercakap dengan suami sudah setahun. Suami telefon saya. Ajak rujuk balik. Kata kau kena, aku nak nikah dengan kau balik, nak rujuk balik. Tak boleh, nak balik aku tak suka dengan kau. Kau wajib ikut cakap aku. Aku ni bekas suami kau. Siapa cakap bang? Ada ustaz tu cakap. Nampak ni lah ustaz Facebook. Dia rujuk ni kerana perempuan itu suka, kerana suami itu suka. Tak boleh atas jalan paksa. Tu faham? Sama kat nikah. Faham? Lepas tu nikah ni sunat, ulama' suruh bagi umat, ulama' bagi tahu. Nabi pun bagi tahu, bukan dalam bab nikah kahwin. Bila kamu nak nikah, sunat kamu melihat pengantin perempuan tu. Nenek pakai purdah. Mak pakai purdah. Pengantin pakai purdah. Kan tak tengok kata nikah dengan nenek, mampus kan? Bawa balik, nenek bawa balik. Mampus kan? Faham? Dah lagi gigi tak ada. Faham? Itu yang sunat tu melihat tu. Sebab tu merisik tu sunat. Merisik ni. Contoh kalau kita suka kat perempuan tu, suka, tak haram kita pergi salam. Tak ada. Contoh balik-balik keluar masjid, suka ke sama perempuan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya boleh? Boleh. Dah berpunya belum? Belum. Saya suka dengan awak. Suka? Datang Minang. Senang hukum Islam ni faham. Keluar. Ada orang bawa keluar. Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Dah berpunya belum? Ni dah berpunya faham. Aku ni bini orang. Faham ya? Lepas tu kena faham-faham lah. Kena ngaji tu. Faham ya? Lepas tu. Sebab itu bila dia dalam hukum fiqh ni, kalau dia bertelefon dengan perempuan, lelaki dan perempuan, atau hukum dia harus. Tapi kalau sampai mendatangkan syahwat, dia jatuh haram. Tengok dia berhubung untuk apa. Faham ya? Bukan semuanya haram. Faham lah. Lepas tu, dia berbeza babi. Aku banyak kali terang dah. Babi ni haram mutlak. Kalau kan baru ni tak, pada bulan Ramadan, orang dah buka puasa dalam berhala, dalam gereja. Tengok. Dia asal hukum, dia harus buka puasa di bumi mana, di tempat mana, semua harus. Tak jatuh haram ni. Tapi kalau mesti ada rumah, ada tempat yang baik, ada tak nak buka puasa, tempat buka puasa, tempat yang haram. Haram lah. Kita faham ya? Sama hukum tai. Tahu tai? Orang Kedah kata tai. Ya bang, tai. Faham tai. Tiba-tiba nak pegang tai. Tak boleh. Pergi Pak Imam berak, dia pegang Pak Bilal, dia pegang tai Pak Imam. Tak boleh Faham ni kena belajar hukum najis. Kena belajar at-tuhuru miftahus solah. Tu dah. Kesucian kunci bagi solat, kunci bagi sembahyang. Itu. Dia bukan semua jatuh haram. Haram tu mana? Itu Itu kena ngaji, bab talak, bab nikah kahwin, bab solat, semua kena ngaji. Bab benda-benda yang bersangkut, benda-benda subhat, benda-benda haram. Faham lah. Tu orang tanya aku lagi, Ustaz, bini saya, dia kerja tu pejabat. Tapi barang-barang pejabat ni, dia boleh, dia benarkan ambil lah. Untuk staf. Apa hukumnya Ustaz? Hukumnya boleh lah, harus, boleh, tak masalah. Tapi tengok pada niat, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau dia niat, dia ambil barang ni untuk keluarganya, tak boleh haram lah. Ambil, aku sabun contoh ada 3, dia sapu je 6. Lagi 3 untuk anak, untuk keluarga aku, untuk akak aku. Tak boleh haram lah. Kena faham. Semua untuk keluarga, tak boleh Sama lah juga, kita dah kerja pejabat, bawa van syarikat ke, van pejabat mana-mana ke, pergi contoh daripada Tanjung Malim, duk pergi Johor Bahru, isi minyak, dalam list tu tulis 100 untuk pergi balik isi minyak, tapi kita claim untuk syarikat, claim 200. 100 lagi haram lah. Banyak orang buat ni, faham ya? Macam mana nak buat? Kena jumpa lah dia punya bos balik. Itu yang berlaku cerita pada zaman wali Allah. Tak silap aku, Syekh Abdul Qadir Jailani ke, ataupun seorang wali Allah lagi. Yang kisah buah apple. Buah apple. Kita tak ada. Pergi pasar malam, apple orang jual, tak minta izin, main kokak lah. Masam lah kak, tak ada beli lah. Minta izin pula main kokak. Itu durian mujur, tak boleh kokak. Ada kokak durian tu. Kena minta izin tu. Yang kisah buah apple, dia jalan-jalan, jumpa buah apple. Buah apple. Ni orang tasawuf, fiqh lain. Fiqh ni dia ada keringanan sikit. Tasawuf ni dia dalam. Tasawuf ni dia detail. Ini tasawuf. Siapa yang belajar tawaduk, itu tasawuf.
Itu tasawuf. Faham Ha. Orang tengok tunduk, kadang bila ustaz ceramah kuat sikit, dia pun Allah Allah Allah. Itu tasawuf. Faham tu. Faham. Dia fiqh lain. Faham Orang tasawuf ni dia tawaduk rendah diri, ni tasawuf. Kita tasawuf, faham? Semua kita kandung, faham tu. Orang tasawuf lain. Kalau ni bagi minum ni, tak minum tasawuf. Tambah pula air ni minggu bila punya air, faham kena lihat tu. Kalau ada ustaz nak ceramah, air ni tukar. Faham tukar. Tukar. Ni tantah semalam ni, faham Entah, faham kena tukar air baru. Tu. Lepas tu kalau imam, muazzin ke siapa, kalau dekat masjid ni, kalau jubah dia kata gantung dekat masjid ni, hati-hati lah. Dia jenis gantung pakai. Bimbang, tarik cicak nak kencing, kena kat jubah. Dia duduk sarung. Memanglah hukum fiqh tak nampak. Dia tasawuf dia lain. Lepas tu kalau pakai songkok hitam, minta maaf lah siapa pakai songkok hitam. Tak ada songkok hitam ni. Tak ada. Semua hijau. Songkok hitam, hati-hati sikit yang songkok hitam tu. Dah pakai semayang raja tu. Songkok tu bila tahun basuh. Apa pernah tengok songkok tu basuh? Tak ada. Kalau berani siapa ada songkok tu, orang rumah bini suruh basuh. Mampus kena sepak ni. Kalau saya tengok mana pernah orang basuh songkok tu. Dia basuh memang orang terbiak. Benda apa yang tak basuh, tak kotor. Lori balok pun basuh. Tu. Contohlah kita berak, seminggu tak basuh. Macam mana punggung? Itulah. Fikir lah. Faham kena basuh tu. Kalau tidak, kenapa dalam hadis Nabi kalau kat atur hurumnya tak solah tu. Faham Kena bersih. Sebab malaikat ni dia suka orang yang bersih. Malaikat ni, sebab dalam hadis sebut, kalau kita ketip macam ni pun, malaikat lari. Lari malaikat. Kena bersih. Lepas tu mandi pagi ni bagus. Bangun pagi, mandi. Faham? Cuba lagi satu, tengok. Sebab apa? Kita punya tubuh ni, kenapa ulama' bagi tahu ada magnet dengan bumi? Cuba tengok kanak-kanak. Kanak-kanak ni, kalau dia pakai stokin, baby ni kalau dia pakai stokin, dia lambat nak merangkak. Lambat. Kalau dia buka stokin, cepat dia merangkak. Sebab itu kita punya jari-jari kaki ni dia ada magnet dengan bumi. Itu kaedah dia. Itu tengoklah orang-orang asli. Tengoklah orang-orang gila. Nampak dia jalan mana pakai kasut. Faham? Mana ada sakit. Faham? Pernah tengok orang gila sakit kecil manis? Mana ada? Tak ada. Pernah tengok orang gila sakit gigi, pergi klinik gigi, cabut gigi? Mana ada? Gigi berkelak. Sakit gigi tu. Ni kelebihan orang gila. Allah jaga dia. Kita yang tak gila duk sakit gigi. Baru 23 minit. Pukul 9 aku berhenti. Ingat aku tengok aku tak puas hati. Tengok je tak puas hati. Kan dah minta maaf kan? Jangan tak puas hati. Dah minta maaf dah itu. Tu baru ni aku minum dekat Batang Kali. Ada brother datang. Ni Audi. Seorang ni Audi, seorang ni Merc. Audi yang garang bunyi. Minum. Nampak aku minum tak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ni selalu ceramah kat YouTube lah. Ya? Ustaz ceramah garang. Dengar sakit hati. Jantung goncang. Kenapa bang? Ya, goncang. Tapi Ustaz ceramah. Saya suka kan? Pantai lagi. Pancung. Nak tanya sikit boleh Ustaz? Boleh? Saya ni ada masuk ni tarikat. Guru saya ni, dia kata dia anak murid dengan Tok Kenali. Tapi dia ajar zikir ni. Tapi dia pakai rantai lah. Pakai benggu. Dia bagi tahu orang kami, zikir je. Sebab Allah je. Allah. Tapi tak payah semayang. Aku cakap dia apa? Tok Kenali itu semayang tau. Nabi Muhammad SAW, ketua umat, namanya ada dalam syurga, nama ada dalam solat, nama ada dalam Al-Quran, nama dalam kitab, pun semayang. Tu gurung tu busuk punya orang. Dia tengok aku atas bawah ni. Busuk punya orang. Kau jangan belajar dengan dia, Pak. Ya Ustaz. Selama ni saya tengok dekat YouTube, macam ni Ustaz memang hari ni saya dapat live Ustaz saya kata busuk punya orang. Alhamdulillah aku dapat dakwah dia. Kau tidak ada terlajak faham benda-benda yang tak elok.
Aku cakap dia, kau nak masuk tarikat, selesai dulu syariat. Semayang tu syariat lah. Faham ya? Zikir Allah, Allah, Allah tu sunat. Asal hukum dia harus. Dia akan jatuh sunat bila kita ingat Allah. Dan dia akan jatuh wajib. Zikir Allah, Allah akan jatuh wajib. Dalam kita tasawuf menyatakan, iaitu apabila kita zikir Allah, 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 membuangkan, boleh mengawal sifat marah, jatuh wajib. Habis tu balik rumah, bini duk mengamuk. Mengamuk lah. Mengamuk macam beruang. Mengamuk macam beruang. Zikir lah. Jatuh wajib zikir tu bila kita lah menghilangkan kita punya marah. Itu ulama-ulama tasawuf dia kuat zikir. Kuat zikir. Dia tak ada zikir tunggu orang mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang jenis yang kuat, yang jenis tak kuat. Ayam kecil. Dapat ayam besar, zikir kuat. Ayam kecil, zikir kecil. Lepas itu makruh. Orang tengah zikir, duk keluar hidangan, makruh. Tak boleh. Duk ganggu orang semaik, duk ganggu orang zikir. Dan tiada duka cita mereka itu pada hari kiamat. Kiamat dekat dah. Dekat dah kiamat. Bila? Wallahu alam. Tapi dalam hadis sebut, apabila dunia kiamat, orang Islam tak ada. Orang Islam tak ada. Yang tinggal orang kafir dan orang munafik. Kalau bapak munafik siapa? Abdullah bin Ubay. Faham itu bapak munafik. Siapa munafik? Duk tipu bini, duk tipu anak, duk tipu rakyat. Dia siapa? Cucu Pak Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay datuk dia. Faham ya? Lu tipu orang, munafik ya? Faham ya? Mim, nun, alif, fa, qaf, munafik betul. Mim, menipu. Nun, nur, iaitu siapa jadi orang munafik, dia tak ada nur kat hati dia. Alif, Allah, siapa orang munafik, Allah nama Allah dan dia tidak beriman dengan Allah. Faham ya? Mim, nun, alif, muna, fa itu iaitu tentang fakir. Siapa munafik ni, dia fakir, dia miskin. Faham ya? Fakir tentang ibadat. Faham ya? Faqaq, siapa munafik ni, dia tidak mendapat qanaah, tidak mendapat kemuliaan. Ni tentang munafik. Faham ya? Munafik ni banyak. Dua tipu bini, munafik ya. Bini dia tipu suami, munafik ya. Suami dia tipu bini, munafik ya. Malam-malam dia main telefon. Ting ting. Hai, you kat mana? Hai, dekat hati you lah. Bini tanya, siapa tu bang nak WhatsApp tu? Ting 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 ting. Tak ada siapa, orang masjid AJK masjid. AJK masjid bagi tahu besok ada mesyuarat. Padahal dia duk WhatsApp perempuan lain, ya. Ni munafik tipu bini bang. Cakap dengan bini. Ni makan madu kau. Namanya Fatimah. Macam mana suka ke nama tu? Berani, mampus Situ kat mana jam tu kat kena katok, faham faham? Nak suka senang nak jadi orang jujur ni susah, faham? Jujur je, faham Sebab itu di antara suami isteri ni dia tidak ada rahsia. Faham? Suami isteri dia tak ada rahsia, tak ada rahsia. Aku telefon aku cakap dengan bini aku. Kadang pace aku bunyi. Ada orang perempuan duk like pace aku. Bang, siapa perempuan duk suka-suka kat abang? Mana abang tahu dia suka kat abang? Abang tak suka kat dia pun. Lantak dia suka kat abang. Cakap jujur ke? Faham Kalau cakap, abang suka dia. Cakap faham Cakap dia kena jujur pada suami isteri ni, dia tak ada rahsia. Baru selamat dalam rumah tangga. Selamat sama-sama juga AJK. Orang suruh orang masjid, tak ada rahsia. Faham sahabat macam mana? Sahabat Nabi. Faham Mereka tidak ada rahsia. Faham Ada rahsia. Rahsia ibadat. Ibadat mereka rahsiakan. Inilah faham. Kita tak ada. Ibadat kita tunjukkan. Ya. Alhamdulillah. Bulan Ramadan ana boleh sembahyang tarawih. Bulan Syawal ana boleh sembahyang mutlak 8 rakaat. Macam mana sembahyang tarawih? Ana ni hebat, ana orang soleh di Masjid Ulu Bernam, ana orang soleh. Lah soleh dah banyak kau ya. Bulan Ramadan boleh sembahyang tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Bulan Syawal tak boleh dah sembahyang sunat mutlak. Boleh sembahyang sunat mutlak 8 rakaat, boleh. Mampu Mana boleh sebab itu istiqamah ni, nak tahu orang ni ikhlas, dia istiqamah.
pada bulan Ramadan dia boleh sembahyang tarawih 23 rakaat dengan witir, dan ada 11 rakaat, 8 rakaat dengan witir, 3 rakaat dengan witir. Bulan Syawal, bulan-bulan lain dia boleh sembahyang sunat mutlak macam biasa. Nah, ni orang istiqamah ibadat. Itu yang para sahabat ni mereka ibadat setiap alam. Kita tak ada ibadat pada bulan Ramadannya. Tu yang tok guru ni dia uzlah buka pondok, buka mahad, duduk dalam hutan, jauh dengan orang. Pasal ni lah. Sebab nak tumpuk ibadat. Faham? Dekat luar-luar ni tak boleh ibadat. Tak boleh. Tak boleh ibadat, dia ada gangguan. Tak boleh. Tambah duduk rumah-rumah murah, rumah dekat-dekat. Rumah merpati, burung merpati tu. Lagi tak boleh ibadat. Baru nak sembahyang Allahu Akbar. Orang dah pasang lagu sebelah. Mampu ya. Apa nak ibadatnya? Kita sembahyang pun. Apa nak sembahyang ke? Faham ya? Dia kata gangguan. Faham ya? Tu orang soleh ni dia uzrah dalam hutan. Tu dulu para wali dia duduk dalam gua, duduk dalam hutan, duduk berzikir. Itu kalau kisah Nabi Idris, Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain, dia suka ibadat. Kita buka sejarah Nabi Idris. Dia berkawan dengan malaikat maut. Apa punca dia berkawan tu? Nabi Idris dia ibadat. Semayang, ibadat, semayang, puasa, semayang, zikir. Itu yang seorang pemuda damping dengan Nabi Idris. Nabi Idris tanya, kau ni siapa ni? Kata pemuda ni, aku adalah malaikat maut. Malaikat maut. Ya? Contohlah kita tengah berzikir-zikir kat rumah. Ya Allah, 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 ya Allah. Datang pemuda. Assalamualaikum. Haji. Waalaikumsalam. Siapa kau? Malaikat maut. Mampus kita situ. Ya? Nabi Idris berkawan malaikat maut. Malaikat maut. Itu pada satu hari, Nabi Idris nak buka puasa. Nabi Idris suruh malaikat maut ni buka puasa lah, makan. Kata malaikat maut, aku tak makan. Aku tak makan. Apa tu? Pada satu hari mereka musafir. Musafir Nabi Idris dengan malaikat maut musafir lah. Sampai di tengah jalan, kata malaikat maut, ambil lah tu pucuk-pucuk paku tu, pucuk-pucuk kayu tu buat makan. Kata Nabi Idris, masa aku nak bagi makanan yang halal, kau tak mau makan. Sekarang kau nak ambil makanan yang haram, mana boleh? Itu Nabi Idris dia terpinga-pinga. Siapa itu yang mula-mula dia tak tahu yang malaikat maut. Itu yang baru dia tahu. Siapa pemuda ni? Siapa pemuda ni? Kita yang tak lama baru Nabi Idris tanya. Aku ni adalah malaikat maut. Aku diutus oleh Allah, disuruh oleh Allah berkawan dengan engkau. Faham ya? Malaikat maut. 33 minit. Tak apa, siapa ada gigi palsu sambil belajar boleh main. Main gigi palsu. Tak ada masalah pun. Tak batal pun. Yang batal adalah semayang. Faham ya? Semayang tak ada main. Main lah. Batal semayang. Innamal a'malu binniyat. Tengok pada niat dia. Faham ya? Kadang yang suka main ni gigi palsu satu. Tarik. Balik. Macam dia seorang gigi palsu . Semayang ni ngaji. Dia kenapa dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang kamu macam mana kau lihat aku semayang. Ni yang berlaku baru ni, yang imam terlupa baca ayat Fatihah, ada satu ayat tertinggal. Betul? Orang duk kata imam tu bodoh. Orang tu kata imam ni, lucu imam ni, bodoh imam ni. Berdosa duk kata imamnya tu. Kita dengan imam sama sebab kita bukan Nabi. Imam ni kalau dia semayang, dia tertinggal ayat Fatihah satu tertinggal, dia tak batal lagi solat. Tak batal solat lagi. Tak batal solat lagi. Dia akan batal solat apabila dia tak cukupkan ayat Fatihah, bila dia memindah rukun. Bila dia tak cukup ayat Fatihah, dia dah memindah rukun, dia rukuk. Batal lah solat dia. Di antara makmum. Makmum tak batal solat. Makmum dia ada dua kaedah. Satu batal solat, satu tak batal solat. Yang batal solat ni bila dia tahu imam ni sudah memindah rukun, dia tidak mufarakah, baru batal solat dia. Selagi imam ni tidak memindah rukun, dia boleh, mana tahu nanti dia baca balik semula. Faham ya? Yang dikatakan yang batal solat ni, dia tahu imam ni salah, diikut dia. Yang makmum yang tak batal ni, bila dia tahu imam ni sudah salah, dia bercerai dengan imam. Bukan lelaki bini dia bercerai. Makmum dengan makmum dengan imam boleh bercerai. Talak satu terus. Jangan cakap, imam aku cerai kau. Batal maksudnya berpisah, berfarqah. Ni sebab tu belakang imam ni, makmum ni kena yang pandai. Bila imam ni masalah, naik
Naik Bila ni kosong, rapatkan saf. Faham? Ni kaedah solat. Ni. Orang dulu ada pintu ni. Ni mana nak terjun ke tingkat mana? Dah lah kunci, mampus orang dulu tempat imam ada ni. Ada tangga, imam naik ke sini. Tu masjid-masjid lama, masjid dulu semua ada tempat imam. Imam ni khas. Tu baru ni di Kedah kan. Imam dah baca khutbah, dah wafat meninggal. Tengah baca khutbah, wafat meninggal. Untung Allah pilih mati dalam beriman, husnul khatimah. Yang paling bahaya kita dekat rumah tengah karaoke. Aku pingin cantik, mampus padan ke. Dekat rumah karaoke, laki bini karaoke. RM1, RM2. Mampus mereka mau ambil nyawa padan ke. Faham kalau tengah buat kerja agama, mereka mau ambil nyawa, tak apa lah. Faham Nabi cakap, apa Nabi cakap? Siapa suka nyanyi je, mati tengah menyanyi. Siapa suka berzikir, mati tengah berzikir. Siapa suka baca khutbah pada hari Jumaat, mati tengah baca khutbah. Faham? Siapa suka ceramah, mati tengah ceramah. Aku ni mati tengah ceramah ni. Faham? Bini aku 2-3 orang nak mimpi aku mati tengah semayang. Allah. Bini aku mimpi lah. Tuan-tuan. Jangan takut mati. Mati tak boleh takut. Faham? Yang mati ni tubuh roh tak mati. Kalau orang beriman dia duduk bawah telih burung-burung yang hijau, dia berterbangan dalam syurga Allah. Terbang. Terbang. Burung syurga ni bukan macam burung kat dunia, faham? Burung syurga ni besar sangat. Besar burung syurga ni. Fikirlah satu pintu perjalanan 500 tahun. 500 tahun kiraan akhirat, bukan kiraan dunia. Kiraan akhirat itu pun menunggang dengan kuda yang merah disadut dengan buah delima syurga yang berkepak, dia terbang. Satu pendapat mengatakan binatang burak. Itu yang orang-orang yang bukan Islam, dia buat kuda-kuda terbang, ada dekat rumah dia ada gambar. Orang bukan Islam percaya tentang syurga Allah. Tuan-tuan. Lambat pukul 9 ni. Alhamdulillah tempat ni makin lama makin ramai. Keseronok kan duduk sini Jangan hari ni ramai, besok tak ada orang. Besok hilang. Ada makan, betul ramai. Nasi lemak sedap. Haji tu buat nasi lemak sedap aku suka nasi lemak dia. Untung bagi orang makan untung. Lepas tu kalau tetamu datang rumah, tetamu datang rumah, kita tak boleh nak ada dia. Contoh dia datang beraya dan hati dia cakap, kenapa tak boleh balik? Lambat betul orang. Lambat betul, tak boleh balik. Dia makan kuih raya nak habis. Jangan cakap macam tu. Tetamu datang rumah ni, kita kena layan dia 3 hari. Faham? Kalau 3 hari dia duduk bantai kuih raya tu, lantak bantai Dia tak ada. Dia cakap dalam hati cakap, kadang pergi dapur sambil buat air cakap dengan lelaki. Bang, lambat balik Kepek dah habis, bantai biar dia makan tu, faham? Pahala besar pahala. Faham? Dia datang tu bawa rahmat. Dia keluar tu bawa dosa kita, faham? Tuan-tuan. Sebab pada hari raya lah orang datang sama kita. Hari lain orang tak datang Lagi satu kalau bawa anak kecil, hati-hati jangan duk main pergi dapur rumah orang Mak bapak duk sembang kat depan tu. Raya gimana? Tak ada gimana. Lu rumah Anak dah lepas kat dapur. Lepas dapur duk main-main, pecah kawan. Pong tu. Datang tuan rumah ambil katuk, pong. Kenapa tu? Tak ada ni dia jatuh sendiri. Padahal tuan rumah katuk kan tengah sudip ni. Jangan duk biar bagi anak dia main kat dapur, faham Biar dekat depan tu. Lagu sungguh. Lepas tu kalau pergi rumah orang, mata tak boleh liar. Dalam kita tak tahu, bagi tahu mata tak boleh liar. Dia tengok sana, dia tengok sini, dia tengok sana, dia tengok kuih raya. Murah kuih raya. Beli kacang yang cap tangan aja. Nampak? Jaga sungguh ni. Kadang orang banyak buat dosa pada hari raya. Tak sedar kadang. Habis pahala puasa, habis bagi kat orang. Syaitan dah lepas Syaitan lepas ni. Jangan kita, sebab itu kita kena lawan 4. Kena lawan dunia. Kena lawan manusia yang ajak pada benda yang jahat. Kena lawan syaitan laknatullah. Kena lawan apa lagi? Hawa nafsu ni lawan tu. Hawa nafsu. Bila orang tak dapat nak mengaji ni, dia kalah dengan hawa nafsu. Kalah dengan syaitan. Syaitan ni dia bukan dia tarik kita, dia ikat kita tak. Dia bisik je. Jangan pergi mengaji. Jangan. Nasi lemak tak sedap pun.
Jahat setan tu. Dia bisik. Jangan sedekah. Ustaz bawa tabung, tak payah bagi. Ada kulukut punya orang. Itu yang aku datang ni tabung tak pernah penuh. Faham ya? Orang yang dermawan ni, subhanallah. Aku dah pernah cerita kan pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi ni suka semayang, suka zikir. Nabi Ibrahim ni, dia semayang sujud je. Sujud. Haji Ibrahim kalau sujud je biar. Nabi Ibrahim, di antara yang kena bakar tu, Nabi Ibrahim. Kena bakar Nabi Ibrahim betul? Nabi Ibrahim. Dia yang burung datang bawa air. Jatuhkan air. Daripada daripada sayap tu jatuh. Kata Nabi Ibrahim, wahai burung, takkan satu titik aja kau jatuhkan untuk api bakar aku ni. Orang kafir nak bakar aku ni. Tak boleh padam api. Kata burung, wahai Nabi Ibrahim AS, tanggungjawab aku memadamkan kekasih Allah sedang dibakar. Aku nak bawa satu timba, mana boleh terbang aku. Aku bawa satu titik, nanti aku datang, aku bawa lagi. Nanti aku datang, aku bawa lagi. Nanti ke negeri akhirat, Allah tanya aku, adakah engkau tolong kekasihku sedang dibakar oleh orang-orang kafir. Faham? Sebab itu tolong orang ni, kena tolong orang. Faham? Nampak orang tak terdaya, tolong lah. Faham? Nampak orang susah, tolong lah. Tak ada, nampak orang susah, biar. Oh susah, anak 5. Kan tu, laki malas cakap duit tu. Malas laki. Tolonglah, nampak kalau kita makan, tuan-tuan kat kedai makan, nampak orang makan anak banyak, tolong bayar. Tapi dah bayar, jangan cakap dia. Syekh, anak bayar dah. Anak bayar semua, dah bayar dah. Anak orang soleh, anak suka belajar orang. Tak bayar cakap korang. Dah bayar belah. Faham? Dah bayar belah. Cakap dengan cashier, aku tolong bayar tu, aku bayar. Bukan kau bayar, aku bayar. Aku bayar. Faham? Aku bayar, nanti rahsia. Jangan cakap siapa bayar. Belah. Tak ada, kadang dah bayar cakap dengan cashier. Nanti aku dah balik kan, cakap dengan dia. Yang tadi yang pakai songkok, pakai serban ni bayar. Tak payah cakap. Faham? Itu yang tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan tak tahu. Faham? Kita tak ada. Bagi RM10, duk bagi tahu dalam grup tu. Alhamdulillah, bulan Ramadan ni dapat hantar kain pelikat dekat sekolah Hafiz. Untung mana. Tak payah. Syaitan jahat syaitan ni. Tuan-tuan. Kena syaitan. Syaitan ni sebenarnya takut orang kita. Tapi dah terbalik, kita takut orang syaitan. Syaitan dia takut dengan orang beriman. Paling dia takut dengan orang soleh. Paling dia takut. Di antara yang dia takut dengan sahabat Nabi, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sampai satu pendapat mengatakan, ini bukan hadis. Ini kalam ulama'. Ulama' bagi tahu apa? Kalau kamu nak simpan duit dalam peti duit, dalam simpanan duit, dan menghindar daripada diambil oleh jin, toyol, tulislah nama Umar Al-Khattab dalam tabung. Kalau hilang juga, tu toyol kawasan Ulu Bernam ni. Faham? Faham ya? Syaitan jin dia takut. Dengan nama Sayyidina Umar pun takut. Faham ya? Kelebihan Sayyidina Umar. Dalam hadis ada. Sebab Nabi bagi tahu dah, hai Umar, kalau kau lalu di sana, syaitan, jin tak boleh lalu. Dia takut bertembung dengan kau. Sebab Sayyidina Umar ni orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang yang bertakwa, orang yang beramal. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Malam-malam duk meraya cahaya orang susah. Itulah ketua negara, itulah khalifah. Faham? Kita baru jadi YB belagak. Kenal siapa ni? Kenal? YB ni, YB. Kenal? Jangan main. Baru jadi YB. Faham ya? Bukan YB. Tak tahu YB mana? Afrika Selatan kot. Faham ya? Baru jadi YB belagak. Faham ya? Tengok Sayyidina Umar. Khalifah negara. Faham? Orangnya zuhud. Zuhud orang. Main jemaah tak nak tinggal. Jumpa rakyat setiap hari. Setiap malam duk cari orang susah. Kita tak ada. Contohlah kalau aku jadi YB, masa mula-mula jumpa orang. Salam orang. Kedai makan jumpa orang. Pergi masjid pasal nak mengundi. Masjid. Ya, jangan lupa undi saya. Jangan lupa nanti bila saya jadi YB, saya tolong semua orang. Semua saya tolong semua orang. Dah jadi YB, hilang mampus tak nampak. Aku tak cakap YB mana. Jangan tengok aku tak puas hati. YB Afrika Selatan ke, Korea ke, tak tahu kat mana. Faham ya? Ingat tu tuan-tuan, YB ketua-ketua. Termasuklah bapak. Faham? Bapak ni ketua. Faham? Bapak ni ku anfusakum wa ahlikum nara. Faham?
Pelihara diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sebab itu bila kita jadi ketua, susah kadang-kadang akhirat. Sebab itu jangan berebut jadi ketua. Jangan berebut. Aku bagi contoh dia wakil rakyat. Bila dia wakil rakyat kawasan Hulu Selangor, dia kena jaga semua orang Hulu Selangor. Dia wakil rakyat Afrika Selatan. Dia kena jaga semua kawasan Afrika Selatan. Kalau kawasan itu orang tak semayang, orang tak makan, orang susah, dia kena tanya besok kat negeri akhirat. Kau senang, faham? Jangan berkebut nak jadi YB, faham? Mampus besok, faham? Kau senang, jadi ketua ni susah. Susah jadi ketua ni, faham? Jadi bapak pun susah. Sebab itu, bapak ni, ahli keluarga ni, yang paling lambat masuk syurga adalah bapak. Dengar ni Abang Sadu, faham? Badan main gym, lambat masuk syurga ni, faham? Ingat badan Sadu ni malaikat takut. Malaikat tak takut. Dengar dia Abang Sadu, faham? Malaikat tak takut. Dengar badan kau berketua, malaikat takut. Mampus, faham? Faham? Malaikat ni yang main malaikat ni. Kalau malaikat Zabaniyah daripada api. Api, faham? Malaikat Zabaniyah, faham? Faham? Kadang angkat besi boleh 40 kilo, 30 kilo boleh angkat besi. Ajak pergi masjid tak boleh, faham? Bukan orang sini, orang tempat lain. Dan lebih kurang sama. Belum pukul 9 lagi. Janji sebab berhenti pukul 9, lepas tu ada makan. Perjanjian ikut perjanjian. Jadi ketua ni susah, betul? Sebab dalam hadis tersebut, Nabi beritahu apa? Di antara yang lewat masuk syurga adalah lelaki. Lelaki lah. Anak bini dah masuk syurga. Abang panggil baby. Darling, ada dalam syurga. Tonton baby dah pun lambat masuk syurga. Macam mana tak lambat? Engkau sibuk so beli langsir aku, hutang tak bayar ni. Tu lambat jadi ketua, jadi suami susah, faham? Faham? Bini duk hutang, suami duk bayar. Tu susah tu yang nak lalu kedai menggali takut. Duk hutang kapet tak bayar hari raya. Menggali tengok, Haji bila nama bayar. Kapet sudah hancur, satu belum bayar lagi, faham? Ini kan masalah, faham? Kan orang perak ada patah, biar pape asal bergaya. Biar dah nampak pape asal bergaya. Tengoklah hari raya orang perempuan, semua gelang keluar. Tah gelang apa decatnya kuning tak tahulah, faham? Tu duduk menyalam ke orang je lah. Bukanlah hadis sahih. Nabi cakap apa? Ini yang berlaku pada zaman Nabi. Rasulullah tengah berjalan, datang seorang wanita. Dia pakai gelang besar. Pakai gelang besar ni bukan pada zaman sekarang. Zaman Nabi ada pakai gelang besar ni. Nabi tanya, wahai perempuan, engkau dah tunaikan zakat emas ke belum? Belum ya Rasulullah. Kalau belum, engkau hati-hati engkau susah kau dengan negeri akhirat. Itu dia buka gelang, dia bagi dengan Rasulullah. Dia Rasulullah beritahu, ingat perempuan-perempuan, orang-orang perempuan yang pakai barang kemas, pakai gelang, pakai rantai, pakai subang, pakai gelang, tak kira. Kalau dia tidak menunaikan zakatnya, tidak menginfakkan harta untuk menebusi tentang dia pakai zakat emas tidak dizakatkan, maka dia akan dipakai rantai, gelang, subang dalam api neraka Allah. Faham? Dengar ni orang perempuan. Itu satu. Yang satu lagi, dia pakai barang kemas bukan untuk suami, untuk tunjuk-tunjuk. Tengoklah kat guru WhatsApp. Orang perempuan duk tangkap gambar, tunjuk gelang. Bini aku dah buka WhatsApp. Tangan siapa tu yang? Grup-grup ni tunjukkan gelang hari raya. Orang perempuan tu orang lelaki tunjuk sport rim. Sport rim. 17, 18, 19, K-pop ni. Kereta proton duk K-pop macam kereta lumba. Tak boleh Engkau kereta proton nak buat macam kereta lumba, terjalan tergidik-gidik faham? Allah Rabbi, kesian nak bini tak boleh naik tu, naik bumper seluruh kono-kono. Kenapa bang ni Toyota K-pop sangkut bawah kawan nak balik beraya, kesian bini tu faham ya? Sikit lagi belum pukul 9 ni. Relax, sabar. Kena banyak sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Faham siapa sabar, malaikat duduk kat dia. Banyak malaikat ni, dia batang sayap. Siapa tak sabar, syaitan duduk kat dia. Siapa keluar tu tak sabar tu. Tengok siapa keluar tu, aku tahu. Siapa keluar tu tak sabar tu.
Kadang dia pandai, dia keluar tu ketuk-ketuk perut. Dia kata sakit perut, pada penipu, busuknya orang. Dia bukan sakit perut. Aku dah ceramah lama lah. Bukan ceramah bermalam ni. Dah 9 tahun aku ceramah lah. Sikit lagi ni, ayat Quran tak habis ni. Bermula mereka itu sekalian yang beriman. Yang beriman, lepas itu penduduk syurga semua yang beriman. Penduduk syurga. Tapi penduduk syurga tak ramai. Tak ramai. Tak ramai. Sikit penduduk syurga. Seorang manusia dalam syurga, 999 dalam neraka. Tak ramai penduduk syurga ni. Tak ramai. Itu yang masa Nabi Isra al-Mi'raj, yang masuk syurga hanya 70 ribu. Itu yang minta lagi dengan Allah, atas rahmat Allah. Setiap 70 ribu, bawa 70 ribu. Itu pun tak ramai. Kalau kiraan bahasa Jawi lama, satu keti berapa laksa. Ni kiraan bahasa Jawi lama. Dan adalah mereka itu takut akan Allah Ta'ala. Takut akan Allah Ta'ala. Suruh diri kita masing-masing. Nak tahu kita ni, orang yang takutkan Allah, bila kita tertinggal solat, kita rasa gelisah. Bukan semayang fardu je. Semayang sunat ni tu. Kalau kita tertinggal semayang sunat, kita gelisah. Ya Allah, kenapa kau tak bagi aku semayang sunat duha ni? Berak kau bagi. Semayang dua sunat duha kau tak bagi. Kenapa ni, ya Allah? Dia gelisah. Kita tak ada. Tak dapat sunat duha selamba. Tak dapat baca Quran selamba. Cuba kita dapat berak. Mampus itu yang tak dapat kentut di sini punya. Macam kerbau bunyi tu. Ingat tu, siapa tak dapat sembahyang sunat duha, siapa tak dapat sembahyang sunat isyraq, siapa tak dapat sembahyang sunat malam, tahajud, sunat tasbih, siapa tak dapat baca Quran, siapa tak dapat berzikir, tak dapat berselawat, dia manusia yang ghaflah, manusia yang rugi. Sama juga selawat. Selawat jangan tinggal, faham? Nabi cakap sendiri. Siapa, banyak kali aku sebut dah. Siapa lepas subuh sebut nama aku 100 kali. 100 kali Allah selesaikan 70 hajat dekat negeri akhirat, 30 hajat dekat dunia. Kau susah pun. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. 1 minit 56 saat. Kau susah pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, belah, bom, belah. Cepat benar, cuba berak. Masuk, belah. Boleh? Tak boleh pun, tunggu lama. Teran macam teran merah ni, mata nak terkeluar terantai tu. Betul tak isap koi. Berak sungguh-sungguh. Itu yang pasal guru aku. Berak boleh sungguh-sungguh, sembahyang tak boleh sungguh-sungguh. Nampak? Makan boleh sungguh-sungguh, ibadat tak boleh sungguh-sungguh. Faham ya? Kena sungguh-sungguh lah. Macam mana kita makan sungguh-sungguh, sembahyang kena sungguh-sungguh. Itu lah. Tapi nak dapat ni susah. Faham? Susah nak dapat. Kita kena banyak mujahadah. Kena banyak susah payah. Lepas tu siapa buat perkara luar biasa, dia akan dapat perkara luar biasa. Sesiapa dia orang luar biasa, dia akan dapat benda yang orang lain tak dapat, dia akan dapat luar biasa. Tengok para wali. Boleh jalan atas air. Orang nampak sembahyang dekat Masjid Ulu Bernam. Orang buat haji umrah nampak tengah tawaf. Nampak. Kita orang nampak tengah sembahyang, tapi bini nampak kat rumah tengah main game. Bagi kita bukan wali. Kita kuali, tahu kuali. Tambah pula sekarang ni game yang apa? PUBG. Bahaya PUBG tu lah. Ni ada main PUBG ni. Tok muka tahu ni bah. Main PUBG tu. Kadang duk top up beribu. Bertop up beribu. Duk bayar main game ni duk top up beribu. Sekarang sampai 3,000, 4,000, 2,000. Duk nak beli senjata, nak beli dia punya baju. Kalau sedekah 1,000 boleh. Malam ni boleh seorang sedekah 1,000. Mampus lah. Mana boleh sedekah seorang 1,000. Tapi kalau buat tentang dunia boleh buat. Ni orang telefon aku. Ustaz, anak saya dia top up PUBG tu sampai 3,000 dia top up. Lepas tu top up duit hangus hilang kena kebeh dalam tu. Padan muka aku cakap. Itulah ajar anak yang bukan main game. Bukan ajar anak sampai Quran. Nampak tu ni akhir zaman tu dah. Tu yang aku malam tadi aku sembang dengan jawatan kuasa surau Masjid Mutmainnah. Dia kata, Ustaz, budak sekarang ni manja sangat. Mak bapak duk ajar main telefon. Nangis je, buka cerita Upin Ipin. Hehehe. Atuk dah makan? Ya, belum. Belum. Anak pun tengok.
Ya dah tak nangis. Anak duk nangis, nakal, duk baca Quran. Buka telefon, buka kalam Allah. Faham? Ni tak ada. Duk pas tengok Upin Ipin. Lepas tu pasang lagu. Ya. Faham? Ni dah dunia akhir zaman, nak kiamat dah. Faham? Yang bila dia besar je, telefon lah. Besar je, telefon lah. Faham? Ingat tu, hantu telefon. Nanti kalau siapa sibuk dengan telefon, nanti mati besok tak boleh sebut Allah. Handphone mati. Tahu tak? Faham? Ingat tu. Ni Nabi cakap dah, faham? Lagi 5 minit. Aku lagi lama sebab lagi lama lagi ramai. Faham? Lagi 5 minit aku berhenti. Tak cukup lagi pukul 9 ni, faham? Tak tahu lagi tuan-tuan. Entah bulan depan aku tak datang. Tak tahu lagi tuan-tuan. Ya, bulan depan aku datang, tuan-tuan pula tak datang. Tahu tak datang? Mati lah. Tapi kalau elok mati, tuan-tuan mati dulu, jangan aku. Faham? Kalau aku mati dulu, siapa nak ceramah? Faham? Takut mati. Mati, takut, tak takut, pasti mati. Pasti mati punya. Duduk dalam kubur. Dia duduk cium tanah. Tapi kalau orang yang beriman, dia duduk dalam taman-taman syurga, Raudah. Malaikat datang seperti pemuda yang tampan. Malaikat datang, cantik malaikat. Kita tak pernah jumpa malaikat. Tak pernah. Nanti bila kita mati, pun jumpa malaikat. Pun jumpa malaikat. Sekarang tak boleh jumpa. Boleh jumpa. Orang yang terpilih. Itu pun kalau malaikat itu menjelma menjadi manusia. Tapi malaikat tak makan. Tiba-tiba dia menjelma. Ana Jibril. Jibril isap rokok kena garam. Tampor kan. Faham? Malaikat ni tak makan. Malaikat ni tak minum. Faham ya? Rokok lagi ledak. Faham ya? Faham? Malaikat ni. Malaikat ni subhanallah. Dia sami'na wa ata'na. Kalau qiyam, qiyam. Kalau rukuk, rukuk. Aitidal, aitidal. Sujud, sujud. Salam, salam. Ni kerja malaikat. Sampai dunia kiamat. Itu yang satu dekat laut. Satu malaikat. Dia jaga laut. Dia baca tasbih. Ali Dayan. Subhanallah syadidil arkan. Subhanallah al-hannanil mannan. Subhana ma yazhabu fi kulli makan. Subhana ma yazhabu bilaili wa ya'ti bin nahar. Tu dia malaikat penjaga laut. Ini yang Ibrahim Adham bertanya dengan malaikat penjaga laut. Wahai suara siapa yang berzikir dekat laut ni? Itu yang kalau satu suara mengatakan, wahai Ibrahim Adham, aku yang baca tasbih ni, aku adalah malaikat yang menjaga laut. Aku baca tasbih ni sampai dunia kiamat. Bila dunia kiamat, aku berhenti bertasbih. Sebab dunia sudah kiamat. Kita sampai ke laut, tak tasbih lah. Habis lah. Selfie lah. Selfie lah. Geng-geng masjid. 2 minit. Keluar dah. Lagi 2 minit, lagi 2 minit. Wallahualam. Cukup lah. Cukup sampai kat sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan nak panjang umur senang. Rajin sedekah. Rajin berdoa. Ini sebab panjang umur ni. Sebab rajin sedekah ni. Yang panjang umur. Kalau ikut dah tak ada lah. Tak ada. Sebab di antara yang dia panjangkan umur adalah orang yang rajin sedekah. Siapa sedekah, Allah panjangkan umur dia. Siapa rajin sedekah, tubuhnya sihat. Siapa rajin sedekah, hartanya bertambah. Faham ya? Nak harta beranak, sedekah. Faham ya? Sedekah. Harta beranak bertambah. Ni Nabi yang cakap. Nabi cakap tak bohong. Faham ya? Baiklah, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Kita jumpa bulan 7 nanti ya. Faham ya? Tu kat luar macam biasa. Siapa nak ambil minyak zafaran, bolehlah minyak zafaran ni bagus. Tuan-tuan, kalau siapa ada keluarga kena stroke, spray baju selawat. Kalau ada seorang hamba Allah, bapaknya kena stroke, kaki tak boleh angkat. Spray, dia baca selawat. Alhamdulillah kaki dia boleh angkat. Ini kelebihan minyak zafaran sebab dia dicampur dengan buah bidara. Dan kalau pening migraine, spray kelebihan minyak zafaran ni. Nanti boleh ambil seorang satu. Kalau Sri Kijang pada tuan-tuan boleh ambil. Semua untuk ni, ambil ni, tuan-tuan beli ni, bukan untuk aku, untuk menampung sekolah. Ni anak murid aku dah pergi Terengganu nak belajar. Tadi semalam je Ustaz, saya nak pergi Terengganu, sambung ngaji pondok ni. Bagi dia duit RM500. Tuan-tuan, aku cari duit untuk diorang. Tuan-tuan, sambil beli, sambil tolong diorang.
Yang tak ada, tengok belah. Tanya, berapa ni? RM20. Oh, lepas tu belah. Yang pelik dia test. Sedap Ustaz, berangin. Lepas tu dia belah. Buat lagi tengok, kejar tengok apa. Dah test beli lah. Faham ya? Aku ke benda sampai luwak benda tu, faham baiklah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, Tuhan kami, matikanlah kami di dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, rahmatilah dan berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan ada yang sudah meninggal dunia, ya Allah, kau luaskanlah kuburnya, kau terangkanlah kuburnya, kau ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Masukkanlah mereka dalam syurga Jannatul Firdaus, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau himpunkanlah kami dengan Nabi Muhammad SAW dalam syurga Jannatul Firdaus, ya Allah. Dan dengan ibu dan bapa kami dan semua ahli keluarga kami dan guru-guru kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.